김자홍. 괜찮아, 괜찮아. 아저씨 오늘 처음 죽어봐서 그래. 김자홍 씨, 반갑습니다. 정의로운 망자 귀인 김자홍이요. 7개의 지옥, 그 재판의 순서는 염라대왕이 직접 배정합니다. 모든 인간은 죄를 지을 수밖에 없다. 어머니를 한 번만 보고 갈게요, 네? 최종 판결을 내리겠다. 염라다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami daripada kumpulan yang ketiga yang terdiri daripada 6 orang ahli dan saya Karim Muhammad Zikri akan mengupas sedikit sebanyak tentang filem Korea Along with the God. Tahukah anda, filem ni orang mengatakan ia mengaji tentang Islam dan lebih spesifik kehidupan selepas mati, iaitu afterlife. Betulkah? Disebabkan itu kami telah menonton dan menyaksikan sendiri apa yang telah kami dengari sebelum ini. Jadi peganglah dan kepercayaan kita dan akidah Islam kita saja. Jadikanlah cerita ini sebagai jalan cerita dan lihatlah pengajaran apa yang ingin disampaikan dalam cerita ini. Filem ini mengisahkan seorang ahli bomba iaitu Kim Jang-yong yang telah maut semasa menjalani misi menyelamat. Dia merupakan antara mereka yang berhati mulia. Dia amat sayangkan ibunya dan berhempas pulas mencari rezeki bagi membiayai ibunya yang bisu dan juga seorang adiknya yang berkhidmat di kamp askar. Dia juga akan dihisap segala amalannya dengan dibantu oleh 3 orang malaikat bagi melepasnya mengarungi perjalanan di alam barzah sebelum dia dilahirkan semula. Jika dia gagal berbuat demikian, dia akan dimasukkan dan diazab dan tidak dilahirkan ke dunia semula. Dosa apakah yang begitu berat? Dosa dengan ibunya. Memang ketika itu saya pun hairan, kenapa boleh jadi begitu? Dia memang seorang yang terlalu sayangkan ibunya. Ia juga mengingatkan saya tentang kisah pada zaman Nabi iaitu Wail bin Khattab yang menghadapi saat sukar ketika sakaratul maut sehingga Nabi Muhammad SAW memanggil ibunya dan meminta ibunya untuk memaafkannya atas kesalahan anaknya itu. Di situ kita melihat betapa azabnya jika kita melukakan hati ibu kita hingga ibu kita bersedih, memendam rasa. Walaupun kita nampak ibu kita gembira, tetapi sama sekali tidak. Filem ini memberi pengajaran kepada diri saya dan diri kami dan saya harap semuanya dapat menontonnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Aula binti Kamal Arifin ingin mengulas tentang pintu-pintu syurga dan bahagian-bahagian syurga serta kesan terpesong daripada kepercayaan agama Islam. Terusnya adalah jenis pintu-pintu syurga. Yang pertama sekali adalah pintu solat. Ia disediakan bagi mereka yang sentiasa mengerjakan ibadah solat, termasuklah solat fardu dan solat-solat sunat. Yang kedua, pintu jihad. Ia disediakan kepada mereka yang berjihad ke jalan Allah bagi menegakkan kalimah Allah. Yang ketiga adalah pintu ar-rayyan. Ia disediakan kepada mereka yang berpuasa, sama ada puasa wajib ataupun puasa sunat. Yang keempat adalah pintu bersedekah. Ia disediakan untuk manusia yang sentiasa bersedekah dan tidak kedekut menggunakan segala hartanya dan menginfakkannya kepada jalan yang baik. Seterusnya pula saya akan terangkan tentang bahagian-bahagian syurga. Bahagian syurga terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian yang pertama adalah Jannatul Ikhtisas. Ianya adalah syurga yang disediakan untuk kanak-kanak yang meninggal sebelum dikenakan kewajipan, iaitu meninggal di bawah umur 6 tahun. Allah juga menempatkan sesiapa saja yang dikehendakinya dalam syurga Ikhtisas ini dan orang-orang yang hilang akalnya, iaitu orang-orang yang baik kelakuannya, masih normal, kemudian sakit, menderita ingatan sehingga meninggal dunia. Yang kedua adalah Jannatul Miraz. Jannatul Miraz adalah tempat di mana syurga yang disediakan untuk orang-orang kafir seandainya mereka beriman. Seterusnya adalah Jannatul Amal. Jannatul Amal ialah syurga yang disediakan untuk orang-orang mukmin berdasarkan amalannya. Syurga ini mempunyai bahagian yang tidak sama, iaitu berdasarkan amalannya sendiri. Ia merupakan tempat yang indah seperti taman dan sungai yang mengalir. Baiklah, ini antara pintu-pintu syurga yang terdapat, iaitu pintu solat. Ia disediakan bagi mereka yang sentiasa mengerjakan solat dan ibadah, termasuklah solat fardu dan solat sunat. Kedua, pintu jihad. Ia disediakan kepada mereka yang berjihad ke jalan Allah dan menegakkan kalimah Allah. Kesan terpesong daripada kepercayaan agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang sangat indah. Jika kita melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan larangan olehnya.
Kunci utama seseorang itu beriman kepada Allah adalah dengan melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar. Dan tertegaknya agama Islam itu sendiri, kita semua mendirikan solat. Namun sedemikian, kita juga seharusnya beriman kepada Allah kerana diri kita ini datang daripada Allah dan segalanya apa yang berlaku dalam dunia ini dan kehidupan kita berlaku dengan ketentuan Allah SWT. Oleh yang demikian, terdapat beberapa kesan yang kita akan alami bila mana kita tidak meletakkan kepercayaan kita kepada agama Islam. Saya akan menerangkan tentang perbandingan kepercayaan agama Islam dan agama Buddha dalam filem Along with the Gods. Kepercayaan agama Islam di alam selepas kematian ialah manusia akan berada dalam dua alam, iaitu alam barzakh ataupun alam kubur. Apabila hari kiamat, kita akan masuk ke alam kelima atau alam yang terakhir, iaitu alam akhirat. Sebelum itu, kita akan dihimpunkan di padang mahsyar untuk diadili dan dihisap segala amal perbuatan di dunia. Manakala kepercayaan agama Buddha di dalam filem Along with the Gods, selepas kematian, manusia akan melalui 7 fasa alam atau dunia kematian untuk dinilai dan dihukum. Sebagai contohnya, alam pembohongan, alam kemalasan dan juga alam keadilan. Selain itu juga, kepercayaan di agama Islam, manusia akan disoal oleh malaikat mungkar dan nakir ketika berada di alam barzakh, iaitu alam selepas kematian. Ajaran dan pegangan agama Islam ialah umat Islam hanya berpegang dan berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Manakala bagi agama Buddha, mereka mengamalkan ajaran Siddhartha Gautama Buddha yang bermula di India. Seterusnya, peringkat neraka dalam filem Along with the Gods. Terdapat 7 neraka yang ada dalam filem ini. Antaranya yang pertama ialah neraka pembunuhan, di mana neraka ini merupakan tempat mengadili para pelaku pembunuhan, baik itu dilakukan secara sengaja ataupun tidak. Yang kedua, merupakan neraka kemalasan. Neraka ini terletak di atas air terjun, di mana pesalah yang bersalah akan dipaksa berlari selamanya tanpa berhenti. Yang ketiga adalah neraka penipuan. Neraka ini terdapat banyak skrin yang menunjukkan refleksi kita semasa hidup. Neraka yang keempat adalah neraka ketidakadilan. Pesalah akan dikenakan hukuman dengan dibekukan dalam kotak ais selama puluhan tahun. Yang kelima adalah neraka pengkhianatan. Neraka ini berbentuk seperti kubah cermin yang membiaskan cahaya. Pesalah akan dikunci di dalam cermin kemudian dihancurkan. Yang keenam adalah neraka kekerasan. Pesalah akan dilempar dan direjam dengan batu ke dalam jurang tanpa dasar sehingga mati. Yang terakhir adalah neraka keluarga. Neraka ini terletak di padang pasir yang diketuai oleh raja ataupun dewa yang bernama Dewa Jomra. Kesimpulannya, banyak kebaikan yang boleh diambil daripada filem ini yang berlandaskan bukan sahaja dunia dan akhirat, malah tentang tali persaudaraan dan juga tanggungjawab yang besar buatkan kita yang masih hidup di muka bumi ini untuk saling bantu-membantu, hormat-menghormati antara satu sama lain dan sebagainya. Selain daripada mendapat pengajaran positif menerusi filem ini, ia juga melahirkan rasa keinsafan di dalam diri. Selagi hayat dikandung badan, tetaplah mengerjakan, melakukan dan meneruskan perbuatan kebaikan untuk bekalan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh itu, kita sebagai umat Islam haruslah berpegang teguh terhadap perkara-perkara yang boleh mendatangkan kebaikan. Dan haruslah berusaha untuk meninggalkan segala larangan yang boleh mendatangkan keburukan ke atas diri kita sendiri. Ilmu falsafah yang dipelajari juga seharusnya menjadi bimbingan dan ikutan di dalam kehidupan seharian kita agar dapat mentransformasikan diri menjadi seorang yang lebih positif serta berintelektual dalam melakukan sebarang tindakan. Dari perhitungan di dalam filem Along with the God atau lebih dikenali sebagai Afterlife oleh agama Buddha yang mempercayai
adanya karma, hari pembalasan dan reinkarnasi. Setiap orang yang meninggal akan dihadapkan di 7 neraka dalam tempoh waktu 49 hari. Apabila memasuki afterlife, karakter utama iaitu Jang Hong perlu mengharungi 7 pengadilan di 7 neraka yang ada dalam tempoh 49 hari supaya dia boleh berinkarnasi. 7 dewa dari setiap 7 neraka itu akan mengendali Jang Hong sesuai dengan apa yang dia lakukan sewaktu dia hidup di dunia. 7 pengadilan yang perlu Jang Hong tempuhi adalah pengadilan pembunuhan, kemalasan, ketidakjujuran, ketidakadilan, pengkhianatan, kekerasan dan kemurtadan. Jika arwah lulus di setiap ujian yang telah disenaraikan, barulah dia dapat berinkarnasi, iaitu kelahiran semula di dunia tetapi sebagai orang lain. Along with the Gods tidak hanya memberikan gambaran tentang apa yang akan kita lalui pada hari perhitungan nanti. Dari apa yang kita fahami dalam kepercayaan agama Buddha adalah setiap manusia perlu berbuat baik dan bertanggungjawab untuk diri sendiri bagi menentukan kehidupan dan pengakhiran hidup mereka. Selain itu, kita seakan dibawa menuju kehidupan setelah mati dan bertanggungjawab dengan segala perbuatan semasa hidup. Setiap pengendalian yang dilalui Jang Hong membuat kita ingat kembali akan dosa kita selama hidup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farhanis binti Muhammad Nafiah. Saya akan membentangkan bahagian kepercayaan dalam filem. Okay, pertama sekali, grup kami memilih filem yang bertajuk Along with the Gods. Untuk kepercayaan dalam filem Along with the Gods ni, ia berkisahkan kepercayaan terhadap kehidupan agama. Dalam filem ini, ia lebih mengenai kepercayaan terhadap kehidupan selepas mati, pembalasan di neraka dan kelahiran semula. Berbeza dengan agama Islam. Untuk agama Islam pula, ia lebih menerapkan konsep percaya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW, Rasul, Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk filem Along with the Gods ni, dia lebih percaya pada agama Buddha yang mereka percaya terhadap Siddhartha Gautama, Buddha yang bermula di India, dan mereka juga percaya akan kehidupan selepas mati. Filem ini juga dapat dilihat melalui konsep kepercayaan terhadap agama Buddha di mana Kim Jang Hong melalui proses pengadilan di 7 peringkat neraka dan akhirnya dilahirkan semula. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang konsep ketuhanan dalam filem Along with the Gods. Konsep ketuhanan dalam filem ini merupakan konsep kepercayaan dalam agama Buddha. Penganut agama ini percaya terhadap konsep kehidupan selepas mati, di mana mereka percaya terhadap kelahiran semula setelah mereka mati dan dihidupkan semula dalam jasad yang lain. Dalam filem ini, konsep ketuhanan dapat dilihat melalui Kim Jang Hong yang melalui 7 peringkat untuk direinkarnasi dan dihidupkan semula dalam jasad yang lain. Kim Jang Hong telah melalui 7 peringkat neraka tersebut dan terlepas dari perbicaraan, dia berjaya direinkarnasi semula. Kepercayaan Islam. Kepercayaan Islam merupakan kepercayaan yang wajib ditaati oleh semua umat Islam. Antara kepercayaan Islam ialah kita hendaklah beriman kepada Allah seperti menunaikan solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan melakukan ibadah sunnah. Kita juga hendaklah tidak melakukan larangan Allah seperti berjudi, berzina, minum arak dan sebagainya. Kepercayaan dalam Islam juga perlu membuatkan kita percaya terhadap kehidupan selepas mati, iaitu kita akan melalui siksa kubur terlebih dahulu berdasarkan amalan yang kita lakukan di dunia, dan seterusnya akan dihisapkan pada hari kebangkitan dan segala amalan kita akan ditentukan ke mana arah, sama ada ke neraka atau ke syurga. Beriman pada Allah yang Esa. Yang pertama adalah percaya bahawa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bermaksud hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang berhak untuk disembah. Yang kedua, percaya terhadap kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, percaya dengan kekuasaan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Allah telah menciptakan langit dan bumi serta menciptakan Adam dan Hawa. Poin yang ketiga adalah
Percaya terhadap 99 nama dan sifat Allah SWT yang dikenali sebagai Asma'ul Husna. Poin yang seterusnya adalah menjaga solat dan menunaikan ibadah wajib yang lain juga merupakan ciri beriman kepada Allah yang Maha Esa. Umat Islam wajib menunaikan solat 5 waktu kerana solat merupakan tiang agama. Kita juga hendaklah melakukan ibadah wajib yang lain seperti berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan lain-lain. Berbakti kepada ibu bapa juga merupakan beriman kepada Allah SWT.